الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat menyambung kembali tafsir surah Abasa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang suasana manusia ketika itu dan pembahagian mereka kepada golongan yang bahagia dan celaka. Di hari akhirat ni ada golongan yang bahagia, ada golongan yang celaka, dua golongan yang ada ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menggambarkan golongan yang bahagia dulu. Allah telah mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira dia. Yang mana ada dua kumpulan di hari akhirat. Yang pertama, kumpulan dengan wajah yang berseri, wujuhu yawma idzin musfirah, wajah yang berseri-seri, comel tengok, dengan gembira, kegembiraan mereka yang mendapat balasan syurga ini. Wajah orang yang beriman yang merupakan ahli syurga. Kenapa? Kerana mereka tahu mereka mendapat nikmat syurga, naim dan kemuliaannya. Jadi orang yang dapat syurga ni sudah tentulah dia gembira. Seronok, wajah mereka pun nampak berseri-seri. Sebagaimana kita lihat orang yang contohnya baru nikah lah, berseri-seri wajah dia. Kenapa seronok? Boleh nikah. Seronok, boleh ada isteri, ada suami, wajah berseri-seri, gembira. Ataupun wajah orang yang boleh anak, baru dapat anak, contohnya wajah mereka gembira. Ataupun wajah anak mereka yang dapat pelajar yang cemerlang ataupun yang terbaik. Jadi mak ayah ni dengan muka yang kegembiraan, berseri-seri wajah mereka. Apatah lagi bagaimana wajah mereka yang dapat syurga. So tentulah wajah mereka ni wajah yang sangat gembira kerana Allah Ta'ala memilih mereka ni mendapat nikmat syurga, naim dan kemuliaannya. Kemudian Allah menggambarkan pula kumpulan yang kedua yang celaka dengan firman-Nya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allah Ta'ala mengatakan dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Kumpulan yang kedua, bagaimana mereka ini wajah mereka pada hari itu tertutup debu. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, muka ni penuh dengan debu, tertutup dengan debu. Dan disalut kemurangan.
Tarhaquha qatarah, muram muka, sedih. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir lagi derhaka. Jadi wajah-wajah yang lain di akhirat ini yang mana dibaluti kemuraman dan kesedihan. Tengok orang tu bila banyak masalah ataupun bila ditimpa kepada mereka bencana dan sebagainya, muka sedih. Muka mereka muram dan sebagainya. Cuba kita lihat orang-orang yang mendapat balasan neraka ni, mereka muka yang sangat sedih. Muka yang penuh dengan kemurangan, penuh dengan debu, tertutup dengan debu. Kenapa? Kerana mereka sendiri sedar apa yang telah disediakan kepada mereka daripada azab seksa Allah Ta'ala. Mereka dah sedar dah benda apa yang Allah Ta'ala nak sediakan kepada mereka ini. Bila mana mereka mati, barulah mereka yakin bahawasanya betul apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada mereka ketika di atas dunia. Bila mana mereka telah menampaknya malaikat Allah Ta'ala, tidak boleh berpatah balik. Kenapa? Kerana mereka dah nampak malaikat. Atas dunia ni dah nampak malaikat. Allah nak uji. Kalau nampak ni, jadi tak ada ujian lah. Kalau nampak dosa pahala ni, jadi tak ada ujian. Ini Allah nak uji. Sejauh mana keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka bila mana orang dah nampak malaikat, dia nampak apa ni akhirat, maka tidak ada dah peluang untuk mereka kembali ke atas dunia ni. Jadi mereka dah yakin dan orang ni wajah mereka ni menjadi pucat lesi. Wajah ni pucat lesi dah, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kekecewaan. Mereka lah golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala ni, mereka ingkar kepada ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mereka tolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Mereka menyekat ajaran yang dibawa oleh para Nabi, Rasul-Rasul. Bahkan mereka mempersendakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka melakukan perbuatan yang buruk. Mereka adalah orang yang fasik serta menipu. Mereka mengamalkan dua sifat buruk, iaitulah kekufuran dan kejahatan. Allah Ta'ala mengatakan, innaka intadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup di dunia ini, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba dan mereka tidak akan melahirkan anak selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Jadi inilah mereka yang berperangai buruk, yang mana penuh dengan kekufuran dan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi kami tidak boleh menerima pendapat yang mengatakan bahawa seseorang yang melakukan dosa besar sahaja sebagai fajir dengan dalil daripada ayat yang bermaksud orang-orang kafir lagi derhaka. Ulaika humul kafaratul fajarah. Allah mengatakan orang-orang kafir ni lagi derhaka. Kafaratul fajarah. Orang yang kafir lagi derhaka. Ni, dia lah kafir satu hal, derhaka pula tuan-tuan. Sebenarnya orang kafir itulah orang yang jahat ataupun orang yang fajir. Jadi kewujudan dua kelompok manusia tersebut dalam ayat ini dan ayat yang lain tidak pula menafikan wujudnya kumpulan ketiga, iaitulah golongan orang Islam yang melakukan maksiat dan kefasikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Razi rahimallahu taala. Satu golongan lagi mereka yang buat maksiat, buat kefasikan. Yang tadi itu mereka yang kufur dan jahat. Satu golongan lagi yang mana kata Imam Razi, golongan yang buat maksiat dan kefasikan. Ini golongan yang dia bukan, dia tak cara dah kepada Islam. Tak caralah mana. Dia kerja dia makan, minum, buat hiburan sekadar je. Apa yang Islam suruh ni tak cara. Sembahyang bang tak cara, baca Quran tak cara, dengan kuliah
taklah mana dan sebagainya, kan? Ini orang yang buat maksiat dan kefasikan ini. Kalau golongan yang kedua, golongan yang dia menolak Islam. Hak berat lagi, golongan yang mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat apakah pedoman hidup dan hukum hakam yang boleh kita ambil. Yang pertama sekali, apabila datangnya tempikan kiamat, iaitulah tempikan sangkakala yang kedua atau terakhir, yang mana pada hari tersebut saudara lari daripada saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Anak lari daripada kedua bapanya, wa ummihi wa abi, serta suami lari daripada isterinya, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang ni mempunyai urusan sendiri dan tidak ada masa untuk melihat masalah orang lain. Bebanan yang sangat berat ketika itu. Dan bagaimana telah kita ceritakan dalam Sahih Muslim, Aisyah menceritakan di padang mahsyar, lelaki perempuan ni semua telanjang. Berkumpul dan mereka ni, yang mana Nabi kata telanjang berkaki ayam. Lalu Aisyah tanya, bagaimana aurat ketika hari itu? Adakah mereka melihat antara satu sama lain? Nabi kata, wahai Aisyah, al-amru asyaddu. Perkara tu sangat berat untuk seseorang itu memandang kepada orang lain. Min ayyan zura ba'duhum ila ba'din. Berat sangat hari itu. Nak tengok orang sebelah pun tak ada masa dah, tuan-tuan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas, lebih kurang samalah. Dengan maksudnya bagaimana keadaan hari itu terlalu dahsyat. Tidak ada kesempatan langsung untuk pandang memandang di antara satu sama lain. Yang ketiga, manusia pada hari kiamat ini terbagi pada dua kumpulan. Satu kumpulan wajah mereka berseri dan bercahaya. Wajah ni berseri-seri, bercahaya. Allah comel sungguh. Tengok wajah-wajah ni. Mereka tahu mereka mendapat kejayaan dan nikmat syurga. Mereka adalah wajah orang beriman. Dan satu lagi kumpulan, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Penuh dengan asap, penuh dengan debu dan habuk, muka pucat, gelap dan malak. Muka tak ada cahaya ni memang beratlah, tuan-tuan. Kalau muka orang tak ada cahaya ni. Inilah golongan yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yang mana mereka ingkar dan menipu serta berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika humul kafaratul fajar. Baik. Kita habis dah surah Abasa, tuan-tuan. Kita masuk kepada surah At-Takwir. Surah At-Takwir ni satu surah Makkiyah yang mengandungi 29 ayat. Dinamakan surah Takwir kenapa? Kerana permulaan surah ni dimulai dengan Allah Ta'ala mengatakan, idza syamsu kuwirat, bila mana matahari digulung. Jadi dinamakan dengan surah At-Takwir. Ia dicantumkan antara satu dengan yang lain, kemudian dilipat dan dilontarkan serta dihapuskan cahayanya. Jadi surah ni menceritakan bagaimana dahsyatnya malapetaka kiamat dan kesengsaraan mengalaminya. Dalam surah Abasa, Allah berfirman menjelaskan perkara tersebut bermula daripada ayat 33 hingga ayat 42. Manakala dalam surah ini Allah menjelaskan perkara berkenaan dan ayat pertama hingga akhirnya Allah menyebut At-Tammah dan juga As-Sakhah di penghujung surah, kedua-dua surah yang terdahulu. Disusuli pula dengan menyebut dua surah yang mengandungi tanda-tanda berlakunya kiamat dan hari pembalasan. Jadi surah ni dia ada kaitan dengan surah sebelum daripada ini, menceritakan tentang dahsyatnya kiamat ini, malapetaka kiamat. Jadi surah ni, tuan-tuan, seperti mana surah-surah Makkiyah yang lain yang berkait dengan persoalan akidah. Nak tegaskan perkara yang berlaku pada hari kiamat dan kemusnahan segala-galanya. Jadi surah ini menegaskan bahawa Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, Quran ni Allah Taala yang turunkan.
Allah Ta'ala yang pelihara sampai dah kiamat Al-Quran ini. Sebab tu kita kena baca Quran dan memahami Quran. Jadi surah ni dimulakan dengan keterangan tentang malapetaka kiamat yang dahsyat. Dan semua yang berlaku selepas itu, perubahan alam yang menakjubkan. Meliputi kejadian alam yang dilihat manusia semasa di dunia seperti langit, bulan dan bintang, bumi dan bukit bukau, lautan, binatang ternakan dan kejadian diri manusia itu sendiri. Tengok dah di atas dunia ni, kita akan lihat bagaimana perubahan alam yang akan berlaku ini. Lalu ditonjolkan pula selepas daripada itu, neraka dan apinya yang membakar. Akan ditonjolkan neraka dan apinya yang membakar dan juga syurga dengan segala nikmatnya. Jadi Allah mulakan surah ni dengan apa? Menyebut tentang apabila matahari digulung. Starting itu tuan-tuan, cerita dah matahari ni digulung gitu. Matahari ni besar, matahari digulung. Ni dia. Kemudian surah ini berbicara mengenai Al-Quran dan perihal ia diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril Al-Amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan surah ni menyebut tentang kebenaran Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul serta amanahnya baginda dalam menyampaikan wahyu. Baginda mempunyai kelayakan yang tinggi untuk menerima wahyu, bahkan Nabi pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang sebenar. Allah Ta'ala mengatakan, "Fala uqsimu bil khunnas", sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang. Dan surah ni tuan-tuan diakhiri dengan menjelaskan kesesatan orang musyrikin. Orang musyrikin yang sesat. Di samping menyatakan bahawa Al-Quran merupakan nasihat dan peringatan bagi seluruh alam ini. Nak cari penasihat, nak cari peringatan, carilah Al-Quran. Inilah peringatan yang paling terbaik bagi seluruh alam ini. Sama ada manusia, jin yang inginkan hidayah dan mahu melakukan kebaikan. Sebenarnya kehendak hamba seharusnya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak kita ni kena ikut kehendak Allah Ta'ala, bukan ikut kehendak kita. Kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Lantaran itu, mereka tidak harus membebaskan diri melakukan perbuatan yang tidak direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena sedar dirilah, kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk, bukan kita khalik. Allah yang khalik, kita ni makhluk. Baik. Dan kelebihan surah ini, kata Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim, meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra' idza asy-syamsu kuwirat idza as-samaa'u fatarat idza as-samaa'u syaqqat." Nabi kata, barang siapa yang suka mendapat gambaran tentang hari kiamat bagaikan melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka adalah ia membaca surah-surah Idza Syamsu Kuwirat. Ni surah ni antaranya. Kemudian surah Idza Samaa'un Fatarat dan juga Idza Samaa'un Syaqqat. Nak tengok gambaran kiamat dengan mata kepala ni, tengok, baca surah ni. Kita akan rasa bagaimana kiamat tu berlaku di depan kita. Bagaikan kita melihat sendirilah kedahsyatan kiamat itu. Baik. Huru-hara dan suasana negeri hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Yang bermaksud apabila matahari digulung
Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung ganang dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka setiap orang akan sedar insaf tentang apa yang telah dikerjakannya. Baik. Dalam surah ni tuan-tuan, terdapat gambaran-gambaran kiamat. Dan suasana malapetaka besar yang mengiringi. Jadi gambaran ni untuk menunjukkan kehebatan kiamat serta menimbulkan rasa takut dan gerun manusia kepadanya. Sebab itu penting kita ada gambaran. Satu kaedah mengatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita nak berhukum dengan satu perkara, mesti kita mendapat gambaran perkara itu dulu. Cabang dia, kita kena mendapat gambaran. Nak hukum satu benda ni, mesti ada gambaran dulu. Orang tanya kita. Contoh orang tanya kita, pernah pergi tak surau durian emas? Kita tak pernah pergi surau ni, nak gambar tak reti. Kita pun katalah, surau ni durian banyak, emas tak ada. Contoh kan, ataupun surau ni bunyi durian emas, mungkin banyak durian kot sebagainya, atau banyak emas. Mari-mari tak ada pun tuan-tuan, contoh. Jadi, yang mana kita tak ada gambaran tentang surau ni. Kalau orang tanya kita, apa pandangan kamu, ma ra'yuka bi sadiqika, pandangan kamu tentang kawan kamu. Kita nak cerita, berarti pasal kita tak kenal kawan kita ni. Tak ada gambaran, susah nak cerita. Orang tanya kita, lagu mana pergi Mekah, sedap tak? Kita nak cerita pun tak reti, baca boleh, tapi tak cerita pasal kita tak pernah pergi. Tak ada gambaran itu, tasawur tidak ada. Sebab itu pentingnya kita mendapat tasawur ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wasbir. Bukan wasbir, Allah Ta'ala mengatakan yang dalam surah Al-Kahfi itu, yang mana Nabi Khidir alaihissalam, wa kaifa lam tasbir ala ma tuhid bihi khubra tu ayat tu. Yang mana Nabi Musa ni tak boleh bersabar dengan Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Musa ni tidak ada gambaran. Sebagaimana Nabi Khidir dia tahu apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia. Sebab Nabi Musa ni dia marah bila mana Nabi Khidir ni memecahkan sampan orang lain. Marah dia. Kemudian Khidir ni pergi bunuh budak. Marah dia. Pergi bunuh orang. Kemudian ditolong orang pula. Orang tu tak beri upah pun. Kenapa? Kenapa Nabi Musa marah? Kerana dia tidak ada gambaran yang meliputi terhadap satu perkara itu. Oleh sebab itu, bila mana Nabi Musa tahu, barulah dia tahu, dia kata, barulah dia tahulah bagaimana Nabi Khidir tadi itu, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sebagaimana yang tuan-tuan bacalah dalam suratul Kahfi itu. Jadi, yang mana surah ni pun samalah. Kita nak mendapat gambaran tentang kiamatnya. Bila orang tanya kiamat tu apa, kita nak cerita tak tahu, tapi gambaran itu ada. Walaupun kita tak pernah tengok kiamat ini, tapi gambaran dengan cara kita dengar. Kita baca Al-Quran, seolah-olah kita mendapat gambaran itu. Sebelum kita melihat perkara yang sebenar. Sebab tu tuan-tuan nak beriman ni, jangan tunggu tengok. Jangan tunggu tengok. Beriman ni, dengar pun boleh tak? Dengar. Baca pun boleh tak? Dengar. Kan? Kita dengar ni, maknanya kita boleh tahu mana yang betul, mana yang salah. Tak nanti kita tengok, baru nak beriman. Tidak. Dengar pun, sebab tu banyak benda ni kita kena dengar. Dengar orang mengajar, dengar ngaji Quran, dengar peringatan. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita ni, bila mana kita lahir di atas dunia ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni ada sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan mereka ni ada pendengaran, sami'an, pendengaran dan juga penglihatan basira. Bila lahir-lahir ni tuan-tuan, yang mana
telinga baby ni dia boleh dengar dah sejauh yang dalam lingkungan itu. Sedangkan mata tak boleh tengok lagi. Sebab itulah kita bila bayi lahir ni kita kena bang dia. Kena azan pada dia. Sebab dia boleh dengar dah. Biar kalimah yang pertama masuk dalam diri dia ni kalimah Allah, kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni. Tapi ramai mana yang nak suruh bang tak pandai lagi. Kan? Anak lahir pun tak boleh nak bang. Anak 10 orang dah, tak boleh nak bang lagi. Ni. Maknanya beratlah kalau orang yang ada tak boleh lagi belajar benda bang dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala ceritakan ini, gambaran untuk menunjukkan kehebatan kiamat serta menimbulkan rasa takut dan gerun manusia kepadanya. So kita rasa gerun. Gambaran apa Allah dahsyatnya kiamat lagu mana? Allah Ta'ala mengatakan bila mana matahari digulung. Matahari itu digulung, tuan-tuan. Dan bintang-bintang berjatuhan. Gunung-gunung dihancurkan. Maknanya apabila dilipat matahari, dicantumkan sebahagian dengan sebahagian yang lain, seperti mana melipat kain serban. Macam lipat kain serban, lagu mana? Kita dok cantum gitu. Matahari ni tuan-tuan digulung, lipat begitu. Matahari hok besar ni. Dicantumkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Macam lipat kain serban, menghimpunkan pakaian dengan pakaian yang lain. Kemudian dibuang. Dibuang, hilang cahayanya. Matahari hilang cahaya. Sebagai tanda alam ini akan binasa. Kita, tuan-tuan, bila mana tak ada cahaya matahari ni, manusia ni, tak boleh buat apa dah. Allah Ta'ala, kalau tarik saja, matahari saja, tuan-tuan, huru-hara kita. Huru-hara. Tak boleh nak tidur dengan tenang kita. Pasal apa? Matahari tak ada cahaya ni. Cuba tuan-tuan mikir. Tiba-tiba matahari tidak ada cahaya. Kita akan duduk dalam kegelapan. Kegelapan yang berterusan. Itu baru matahari tu. Kemudian bila mana bintang-bintang ni hilang. Bintang-bintang pun sama. Hak besar-besar ni hilang belaka. Baiklah bintang-bintang di cakrawala ni terlampau banyak. Yang mana akan hilang, jatuh berguguran, berselerak. Allah Ta'ala beritahu. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berselerak. Tuan-tuan, bintang jatuh. Tak usah cerita bintang. Meteor jatuh pun huru-hara kita. Meteor satu jatuh, huru-hara kita, tuan-tuan. Kerana hentaman daripada meteor. Itu baru meteor. Belum bintang-bintang lagi tu. Kan? Dahsyat ni. Apabila bukit tercabut daripada bumi. Bukit tercabut, tuan-tuan. Kita tanah runtuh pun dah pening dah kita. Dah bimbang dah tengok tanah runtuh, banjir. Bayangkan lagu mana bukit tercabut daripada bumi dan diterbangkan di udara. Tengok tu ingat burung, rupanya bukit, tuan-tuan, terbang di udara. Ketika mana berlaku kegoncangan dunia. Seperti mana Allah Ta'ala mengatakan, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Gunung ganang berterbangan dan berubah menjadi fata morgana. Jadi debu. Jadi terlihat fata morgana. Maknanya habis, tuan-tuan, terbang habis gunung ganang. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Dan ingatlah hari di mana kami gerakkan gunung ganang dan kamu akan lihat bumi itu sebagai dataran. Bumi ini akan jadi mana barizatan, akan jadi satu hamparan ataupun dataran kita. Dan Allah Ta'ala mengatakan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tak dipedulikan. Bila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Maknanya, apabila unta yang bunting ni sarak perutnya dengan kandungan. Unta ni hak bunting, penuh. Maknanya dalam perut dia ni ada kandungan lah, ada anak dia. Sedangkan ianya harta yang amat berharga dalam masyarakat Arab ni. Arab ni tuan-tuan, kalau unta ni bunting, harta bernilai sungguh. Kerana nilai yang harta ni tuan-tuan, mahal. Kalau kena bayar dam sebagai contoh, dam apa ni kita panggil orang-orang yang melanggar patah larang dalam ihram ataupun umrah dan juga haji. Kena bayar dam unta sebagai contoh. Bersama dengan isteri ataupun suami dia. Dalam keadaan dia berihram lagi, dam dia tuan-tuan bayar seekor unta. Seekor unta ni hari ni maknanya mahal. Yang mana
ribu-ribu lah ataupun ratus ribu lah tuan-tuan. Sangat-sangat mahal unta ni. Baik. Jadi yang mana dalam keadaan begitu ditinggalkan. Ditinggalkan begitu saja tanpa penjaga. Maknanya sanggup ditinggalkan unta yang bunting itu. Sedangkan hak dia sayang sekali tu. Unta hak bunting boleh tinggal juga masyarakat Arab ini. Kenapa? Kerana terlalu dahsyatnya kesengsaraan kiamat tersebut. Dahsyatnya kiamat. Dan apabila binatang yang pernah hidup di atas muka bumi ni dibangkitkan semula untuk membalas kejahatan binatang lain. Jadi binatang-binatang sama-sama dia pun tuan-tuan, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hak mana hak tanduk dia dulu, ada tanduk semula. Hak mana terajang dia dulu, ada terajang semula tuan-tuan. Binatang sama binatang pun akan dibangkitkan. Ya kalau kita ada buat zalim, kita pun samalah tuan-tuan, kena juga. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini kita lihat bagaimana Allah Taala mengatakan wa idzal wuhushu husyirat, binatang-binatang liar ni akan dikumpulkan. Yang mana dia akan membalas kejahatan binatang lain. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa maksud perkataan husyira ni dikumpulkan ialah mati ataupun hancur. Bila selesai lah tuan-tuan, dia dah selesai buat benda hak dia balas tadi tu, maka dia akan menjadi tanah semula. Dia akan menjadi debu semula, tanah. Dan juga apabila laut terbakar dan menyala oleh sebab gempa bumi, sehingga api menjadi marak dan besar. Di laut, dalam lautan ni ada api. Dalam laut ni tuan-tuan tengok je laut, tapi dalam tu ada api sebenarnya. Allah Taala mengatakan wa idzal biharu fujirat, dan bila lautan tu dijadikan meluap. Maknanya dalam lautan ni ada gunung berapi, kita panggil ada benda yang mengeluarkan api tuan-tuan. Dahsyat ni dalam lautan ni bila mana berlakunya kiamat ini. Laut ni akan terbakar dan menyala oleh sebab gempa bumi, sehingga api menjadi marak dan besar bagaikan satu objek raksasa menyala ketika itu. Wal bahril masjur, dan laut pula menyatakan api. Jangan kita ingat laut ni tak ada api tuan-tuan. Lautan yang akan menyalakan api. Ini mukjizat. Al-Quran dia mukjizat. Bila mana orang kaji, betul sungguh lautan ni ada api dalam. Yang tak menyala lagi tuan-tuan. Jadi ketika itu lautan dan dataran laksana satu objek terbakar yang sangat panas. Kita ingat dalam laut ni selamat, dalam lautan pun panas, daratan pun panas ketika itu. Dan Ubay bin Ka'ab menyebutkan tentang 6 tanda sebelum berlakunya kiamat. Ketika orang ramai sedang berada di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang. Kemudian tiba-tiba bukit jatuh menghempak bumi. Lalu bumi bergoncang dan berkecamuk. Menyebabkan jin dan manusia menjadi kelam kabut. Bukan kata manusia, jin pun kelam kabut tuan-tuan. Jin pun kelam kabut. Bertempiaran semua makhluk binatang. Dari Ibnu Abbas mengulas ayat yang bermaksud apabila matahari digulung, sehingga ayat bermaksud daripada syurga didekatkan dengan mencerakinkan 12 perkara penting yang berlaku berkaitan kiamat. 6 perkara di dunia dan 6 lagi di akhirat. 12 perkara penting yang akan berlaku ni tuan-tuan berkaitan kiamat, 6 di atas dunia dan 6 lagi di akhirat. 6 perkara yang pertama itu telah diriwayatkan dalam keterangan Ubay bin Ka'ab tadi tu. Cahaya matahari hilang, kemudian bukit jatuh empat bumi pula bergoncang, kemudian berkecamuk menyebabkan jin manusia menjadi kelam kabut, bertempiaran semua binatang. 6 tu. Manakala 6 perkara lagi dijelaskan oleh ayat-ayat seterusnya. Justru Allah Ta'ala mengungkapkan tanda-tanda berkenaan ketika menjelaskan perkara yang berlaku selepas hari kebangkitan. Allah Ta'ala mengatakan yang bermaksud dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Maknanya apa? Apabila roh diserapkan semula ke dalam badan manusia. Roh ni akan masuk semula badan kita. Ketika hidup semula di akhirat.
Dia akan masuk semula. Dan bila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup kerana takut malu dan takut miskin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian kabilah dalam masyarakat Arab jahiliah, bunuh anak perempuan, yang mana dipersoalkan dan disiasat siapa pembunuhnya. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala siapakah yang membunuhnya. Ini dia. Batu kan, jangan jadi macam masyarakat jahiliah dulu. Tanam anak perempuan, bunuh anak perempuan. Hidup-hidup tanam. Dan sebagainya. Kerana takut malu, takut miskin. Dia kata anak perempuan yang menyusahkan dia. Dan pahaman ni sampai sekarang pun ada. Bila anak perempuan ni, dia pun tak nak. Tak gembira mana. Pasal menyusahkan dan sebagainya. Padahal, anak lelaki ke perempuan ni rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini ladang pahala kita. Jadi, yang mana dia akan tanya siapa pembunuhnya, kerana tujuan mengutuk pembunuhnya, justru anak perempuan tersebut dibunuh tanpa sebarang dosa yang dilakukannya. Dibunuh gitu je. Hari ni banyak kan tengok tuan-tuan, dalam tandah ada, dalam apa? Dalam kadang-kadang letak buang atau sapoh begitu je. Bayi-bayi yang baru lahir sebagainya. Jadi sebahagian masyarakat jahiliah ni menanam bayi perempuan kerana apa? Kerana merasa benci kepada anak perempuan. Benci. Tapi Islam ni tidak, tuan-tuan. Islam memandang bagaimana anak perempuan ni satu ladang pahala bagi mak ayah dia. Yang mana mak ayah dia ni banyak boleh pahala daripada anak-anak perempuan ni. Banyak ada Nabi cerita tentang benda tu. Justru bila hari kiamat ni, mereka yang ditanam itu akan ditanya, mengapa dan apakah dosanya ia dibunuh, sebagai satu ancaman kepada pembunuhnya. Jadi satu ancaman, yang mana nak tahu siapa yang bunuh dia. Sebab kalaulah orang yang dizalimi pun dipersoalkan dan disiasat, apatah lagi pelaku kezaliman. Sudah tentulah akan menakutkan mereka yang melakukan kezaliman tersebut. Jadi Ibn Abbas mengatakan, menanam anak perempuan hidup-hidup ni adalah satu jenayah yang amat besar. Hari ni tuan-tuan, dia bukan tanam hidup-hidup, dia bunuh hidup-hidup. Hari ni kita lihat bagaimana yang berlaku di Palestin. Kanak-kanak laki-laki, bukan kata hanya perempuan, kalau laki-laki pun sama. Dibunuh dalam perut lagi. Dibunuh ketika mereka masih hidup-hidup lagi. Dibunuh ketika mereka sedang dalam hospital dan sebagainya, dalam kemah dan sebagainya. Benda ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya oleh Allah. Kenapa satu perbuatan yang sangat zalim yang mereka lakukan kepada manusia. Jadi pertanyaan ataupun soal siasat yang dihadapkan kepada bayi yang kena tanam ini sebenarnya adalah satu kejian dan kutukan yang ditujukan kepada para pelaku perbuatan yang zalim tersebut. Kenapa? Kerana pada hakikatnya persoalan kepada bayi maksudnya pertanyaan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat itu. Jadi bila mana bayi-bayi yang mati dibunuh ni, anak-anak perempuan yang mati dibunuh ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanya ni bukan nak tanya, kita panggil tanya kepada bayi tu, bi ayyi zambin qutilat, tapi nak tanya siapakah yang melakukan perbuatan itu kepada dia. Orang yang zalim, yang melakukan perbuatan jahat itu. Baik. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Khansa bin Muawiyah al-Assarimiyah, daripada bapa saudaranya, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang masuk dalam syurga? Jawab Nabi kata, an-nabiyyu fil jannah. Nabi dalam syurga, wasyahidu fil jannah. Orang yang mati syahid, para syuhada dalam syurga. Tengok baru ni bagaimana Yahya Ayyash dibunuh dengan kereta kebal. Drone mari tengok. Dengan kekuatan yang dia ada, nak lepas lagi tokat. Ini hebat ni, Yahya Ayyash, seorang pemimpin Hamas yang berani melawan Israel, Yahudi ni. Kita belum tentu kalau tengok belah Mesir hari ni, duk konsert je. Duk sambut konsert di Alexander, di Iskandariah, tuan-tuan. Hari tu kawan tu kena bunuh. Dia boleh buat konsert pula di Mesir ni. Pening kepala kita.
Tak ada rasa sensitivity langsung kepada umat Islam di Palestin. Ini bangsa yang mana Arab ke, tak kira bukan Arab ke, bila mana mereka meninggalkan Islam, mereka akan jadi bangsa yang hina, tuan-tuan. Tak ada makna lah mereka ni menjadi orang Islam. Bila mana mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana syahid dalam syurga, dan Nabi kata wal mauludu fil jannah, anak-anak kecil yang mati suatu kecil dalam syurga. Anak-anak kecil yang mati dalam syurga, dan Nabi kata wal maudatu fil jannah, dan anak yang ditanam hidup-hidup ketika masih kecil akan masuk syurga. Anak-anak kecil lagi ditanam, Allah sian sungguh tuan-tuan perbuatan jahiliah. Dan begitulah zaman kita pun jahiliah moden yang berlaku, sanggup membunuh kanak-kanak yang tak berdosa dan sebagainya, kerana bimbang kemiskinan dan sebagainya, satu alasan yang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kita kena bertanggungjawab di atas perbuatan yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah untuk kita sama-sama mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sama-sama kita selamat pada akhir zaman yang huru-hara ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.